Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hanum, penyelaras subjek aplikasi psikologi. Perkenalkan, saya Muhammad Nasai bin Ruslan 2202582. Hari ini saya akan merumuskan 4 topik, iaitu yang pertama motivasi, pengurusan bilik darjah, kreativiti dan interaksi dalam bilik darjah. Motivasi bermaksud penggerak kepada kemahuan dan keinginan seseorang yang ingin berjaya dan ingin mencapai sesuatu. Orang yang mempunyai motivasi ini berarti dia sudah ada kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dalam hidup dia sendiri. Motivasi mempunyai dua, iaitu motivasi intrinsik dalaman dan motivasi ekstrinsik luaran. Motivasi intrinsik adalah semula jadi daripada rangsangan dalaman, iaitu dorongan daripada diri seseorang yang tidak mengharapkan ganjaran. Contohnya, apabila dia haus, dia akan minum air. Kemudian motivasi ekstrinsik luaran diwujudkan daripada faktor persekitaran, yang mana pelajar tersebut mengharapkan ganjaran. Contohnya, apabila pelajar mendapat kejayaan, guru mengucapkan tahniah ataupun memberi hadiah kepada pelajar. Okey, baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah yang pertama, motivasi dengan minat, naluri dan inquiry, desakan dan keperluan, sikap dan harapan serta aspirasi. Apakah teori motivasi? Teori motivasi ada 3, teori Maslow, teori Thorndike dan teori pelaziman operan Skinner. Sebut pasal teori pelaziman operan Skinner ni, prinsip-prinsip asas pelaziman operan mempunyai 2, iaitu peneguhan dan dendaan. Peneguhan terbahagi kepada 2, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif adalah contoh apabila pekerja yang mencapai prestasinya tinggi dalam kerjanya diberikan bonus. Contoh daripada peneguhan negatif adalah apabila seorang anak mendapat keputusan yang kurang baik, maka ibu bapanya mengurangkan penggunaan gadget. Manakala dendaan pula, contohnya adalah budak yang tidak membantu ibu bapanya tidak diberi peluang bermain bola di luar rumah. Okey, yang terakhir adalah pendekatan memotivasikan pelajar. Yang pertama adalah guru mestilah memberi penerangan yang jelas. Guru mestilah memberi ganjaran juga kepada pelajar. Menetapkan matlamat, guru mesti mengambil berat. Dan terakhir sekali adalah perlu ada penglibatan pelajar dalam segala aktiviti. Kesimpulannya adalah guru perlu memainkan peranan dalam memotivasikan pelajar di dalam kelas dan di luar kelas. Seterusnya adalah pengurusan bilik darjah, yang mana kita tahu pengurusan bilik darjah adalah suatu cara menguruskan bilik darjah dengan berkesan supaya dapat membentuk suatu suasana dan persekitaran yang kondusif kepada murid. Tujuannya adalah untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Soalannya, bagaimana nak pastikan corak pengurusan bilik darjah itu berkesan? Yang pertama adalah bilik darjah perlu mempunyai persekitaran yang unik, iaitu mestilah bersih, kemas dan cantik. Yang kedua adalah gabungkan emosi, fizikal dan sosial pelajar dalam setiap aktiviti. Yang ketiga, bersifat multidimensi. Yang kelima adalah murid yang mempunyai matlamat. Apakah faktor-faktor yang membentuk persekitaran dan pengurusan pembelajaran, pengurusan bilik darjah yang berkesan? Yang pertama adalah mesti ada strategi berpusatkan murid. Yang kedua adalah susunan kelas yang sistematik. Yang ketiga adalah penggunaan ICT di bilik darjah ataupun di bilik yang khusus. Yang keempat, perancangan yang mantap. Dan yang terakhir adalah peka dengan personaliti murid. Maksudnya bijak mengawal emosi pelajar. Persekitaran bilik darjah yang positif adalah murid dapat menjalani proses pembelajaran yang baik, tenang dan seronok. Adapun faktor-faktor persekitaran bilik darjah yang disruptif, yang pertama adalah aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang sukar. Yang kedua adalah bosan, iaitu bosan apabila aktiviti itu adalah mudah.
ataupun pelajar sudah belajar subjek itu. Kemudian yang ketiga, keadaan bilik darjah yang kusam ataupun yang kotor. Yang keempat adalah sikap guru. Guru perlu memainkan peranan dalam kelas. Yang terakhir adalah mengekalkan persekitaran yang berkesan. Yang pertama adalah mengekalkan peraturan kelas. Guru perlu mengingatkan pelajar tentang peraturan kelas. Yang kedua, mewujudkan kelas yang kondusif. Yang ketiga, penglibatan murid dalam segala aktiviti. Yang keempat, menghadapi tingkah laku murid dengan teratur, dengan baik. Yang kelima, menarik minat murid terhadap pembelajaran. Yang keenam, panduan menangani ataupun kontak mata dengan pelajar. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang berkesan. Kesimpulannya adalah pengurusan dalam bilik darjah perlu ada dan perlu disusun dengan strategi yang mantap. Seterusnya, interaksi atau komunikasi bilik darjah. Interaksi bermaksud pertukaran dan pengaliran maklumat daripada seseorang kepada orang yang lain. Ataupun interaksi ini juga akan berkesan apabila penerima memahami mesej yang dia hantar dengan tepat. Komunikasi terbagi kepada dua, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan iaitu tutur kata atau bahasa yang mudah difahami. Manakala bukan lisan pula adalah gerak badan. Komunikasi gerak badan iaitu seperti mengangguk kepala dan angkat tangan. Adapun model-model komunikasi atau interaksi terbagi kepada 4, iaitu model-modelnya yang pertama Claude Shannon dan Warren Weaver, Wilbur Sherram 1, Wilbur Sherram 2 dan Wilbur Sherram 3. Pola interaksi terbagi kepada 3, iaitu interaksi sehala, dua hala dan pelbagai hala. Apakah kepentingan komunikasi dan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran? Yang pertama, mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman. Yang kedua, membolehkan guru memotivasikan murid-muridnya supaya berminat belajar. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang mesra antara guru dan murid dan juga murid dan murid. Yang terakhir, penglibatan murid yang lebih aktif dan berkesan di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Tetapi tak dinafikan setiap perkara mempunyai halangan. Yang pertama, suasana kelas yang bising, guru yang kurang berpengalaman, kepimpinan guru yang autokratik, dan yang terakhir, bilangan murid yang ramai. Cara-cara mewujudkan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah adalah mengelakkan mengkritik pelajar. Yang kedua, guru sebagai model. Yang ketiga, elakkan kepimpinan yang autokratik. Rancangkan, guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bahan bantu belajar yang kreatif. Manakala kreativiti pula, menurut Kamus Dewan tahun 2000, kreativiti bermaksud kebolehan untuk mencipta, menghasilkan dan seterusnya mengembangkan sesuatu idea yang baru dan asli. Juga merupakan keupayaan seseorang untuk mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea yang baru. Kreativiti ini mempunyai 4 fasa, iaitu yang pertama persediaan, imajinasi, perkembangan dan yang terakhir tindakan. 5 prinsip dalam pengajaran kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, menghormati soalan yang ditanya oleh pelajar. Yang kedua, menghormati idea-idea pelajar. Yang ketiga, menyatakan bahawa idea murid tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Yang keempat, membenarkan murid melakukan aktiviti-aktiviti tertentu untuk tujuan latihan. Dan yang terakhir, kaitkan sebarang penilaian yang dilakukan oleh guru dengan sebab dan akibat itu sendiri. Kesimpulannya adalah, dalam kita komunikasi, guru perlu memainkan peranan dalam memberi komunikasi yang jelas dan tepat. Dan guru perlu kreatif dalam segala bidang. Walaupun ilmu itu dia dah ada, tapi guru perlu kreatif dalam memberi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.